pelajar tu markah dia ialah 9. Okey, itu contoh quiz. Okey, ada cuma itu dah saya tunjuk. Nanti kita akan lihat macam mana kita nak buat quiz tersebut. Ada soalan setakat ni? Tak ada, nak tengok cara nak buat je. Okey. Ada tadi Okey, untuk buat soalan quiz. Okay, ini quiz anda ada. Okay, saya nak pergi pada, saya nak buat satu soalan yang lain. Okay. Okay, untuk buat soalan quiz, katalah kita turn editing on. Okay, klik pada add an activity or resource. Okay, kita pilih option quiz yang ini. Okay, tekan add. Okay, kita katakan nama quiz kita. Okay, katalah saya letak nama yang lain. Bengkel FEB. Untuk soalan ini. Okey, ini adalah description. Kita boleh option sama ada nak letak atau tidak. Dekat sini kalau yang nak type segala maklumat ataupun arahan yang nak kita sampaikan kepada pelajar, kita boleh letak di sini. Arahan dia akan keluar kat sini lah. Ini contohnya. Okey, sebelum tu kemudian di bawah ada banyak option. Ini mungkin perlu ambil masa sikit untuk kita set quiz ni nak dilaksanakan, bagaimana quiz ni nak dilaksanakan. Okey, untuk timing, ini tempoh masa quiz dibuka dan tempoh masa quiz ditutup tadi. Okey, kita klik enable. Okay, katalah saya start hari ini 24. Okay, masanya katalah sekarang pukul 10.23 kan. Okay, katalah kita start pukul 10.30. Dan saya nak tutup quiz ni dalam masa 1 jam. Jadi quiz ni akan ditutup pada pukul 11.30 nanti. Dan berapa lama masa yang dibenarkan untuk pelajar tersebut mencuba. Macam tadi saya benarkan pelajar tersebut cuba 10 minit. Di sini kita boleh bagi option sama ada nak bagi bagi tempoh masa ataupun tidak. Kalau kita nak bagi 5 minit, kita letak 5 minit. Okey, when time expired ni, okey, yang ini kalau gunakan yang default ni, open attempt are submitted automatically ni, maksudnya once pelajar apabila pelajar tersebut dah masuk, dia dah login ke dalam quiz tersebut dan jika dia tidak berjaya submit dalam tempoh masa 5 minit, sistem akan submitkan dia punya percubaan tersebut. Mungkin kat sini kes kalau pelajar tersebut dia terlog out ataupun terputus line internet, jadi apa saja yang ada mungkin akan disubmitkan. Okey, option yang kedua kita ada ini tadi timing. Option yang kedua ialah grade. Okey, yang di sini yang perlu kita lihat ialah attempt allowed ni, berapa kali percubaan. Sama ada unlimited, sekali, 2 kali dan sebagainya. Macam contoh tadi saya bagi 10 kali. Katalah kita nak bagi 3 kali percubaan, kita pilih 3 lah. Okey, oleh kerana kita benarkan pelajar mencuba lebih daripada sekali. Okey, jadi kita perlu tentukan sama ada kita nak bagaimana markah yang dikira berdasarkan bilangan percubaan tadi. Jadi kat sini tadi dalam contoh tadi saya pilih markah yang tertinggi. Selain daripada tersebut, kita boleh pilih markah puasa daripada bilangan percubaan. Kalau pelajar tu cuba 3 kali, ketika 3 kali percubaan dia buat, dia akan kira nilai puasa. Kalau pelajar tu kira sekali, maknanya dia akan kira nilai puasa ke atas sekali itu saja. Ataupun kita boleh gunakan option yang lain, first attempt ataupun last attempt. Jadi ini bergantung pada pilihan kita lah. Okay, kalau saya suka cuba untuk bagi penalti pada pelajar yang cuba lebih sekali, saya gunakan average ni. Okey, layout. Okey, untuk setiap muka surat ni maksudnya kita nak setiap muka surat satu soalan. Macam yang saya buat tadi lah. Jadi saya rasa ni cara yang paling selamat lah. Jadi untuk lihat soalan yang kedua, pelajar tu kena tekan next dulu. Okey, question behavior. Okey, ini yang selalunya kita pilih. Shuffle within question ni maksudnya setiap kali pelajar tu setiap pelajar yang masuk dia akan jumpa soalan pertama yang berbeza-beza.
Begitu juga kalau pelajar yang sama, dia cuba lebih daripada sekali, soalan pertama dia akan berbeza daripada percubaan yang sebelumnya. Itu maksud shuffle within question. Dan have how question behave ni, default feedback ni, inilah default, maksudnya pelajar hanya akan tekan button submit setelah dia jawab semua soalan. Setiap soalan pertama ke soalan kedua dan seterusnya, pelajar hanya perlu tekan button next saja. Untuk yang advanced level, mungkin boleh tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih option yang lain lah. Tapi untuk yang default ni, kita gunakan default feedback. Okey, review option. Okey, review option ni, apa yang pelajar tu boleh lihat selepas dia habis menjawab soalan. Okey, kalau kita pilih semua option ni, maksudnya jika pelajar tu dah habis jawab, dia boleh tengok balik dia punya jawapan, dia boleh tahu jawapan dia betul salah, dia boleh tahu markah bagi setiap soalan dia. Jadi kalau untuk kuis ataupun untuk ujian nanti, mungkin kita hanya nak maklumkan berapa saja markah yang boleh diperoleh oleh pelajar. Jadi kita perlu untick semua option selain daripada mark ni. Okay. Kalau the atom ni, jadi kita kena buang specific, general, right answer, overall feedback, whether correct ataupun attempt. Jadi ini maksudnya selepas pelajar tersebut habis dia submit, dia akan tahu berapa markah tadi. Begitu juga dengan yang lain tadi, kita boleh kita buang option hanya untuk markah saja. Jika kita nak bagi pelajar tahu markah saja, itu juga yang ini. Okey, jadi ini adalah review option. Ada kerja sikit lah yang kena buat kat sini. Okey, untuk appearance. Okey, appearance ni ialah bila pelajar tu login, okey, dalam skrin akan terpapar gambar dan juga username pelajar tadi, seperti yang saya tunjukkan tadi di bawah skrin tadi kan. Itu maksudnya kita boleh pilih sama ada large image ataupun small image. Jika kita pilih no, dia tidak menjejaskan perjalanan kuis, cuma bahagian tersebut tak ada, itu saja. Okey. Kemudian Shomo ni rasa tak ada apa. Okey, ini extra restriction on attempt ni. Okey, ini option juga, sama ada kita mahu bagi password kepada pelajar sebelum untuk menjawab soalan tadi. Macam kuis saya tadi, saya tidak letak password, jadi pelajar dalam tempoh masa yang dibenarkan, pelajar tersebut hanya tekan button attempt saja. Bahagian browser security ni. Okey, jika kita tekan none, okey, apa yang saya cuba nak sampaikan ialah bila kita tekan none, quiz nanti dia akan keluar seperti dalam skrin saya ni. Jadi pelajar tu dia akan dapat lihat juga page yang lain dan juga menu-menu yang lain yang keluar dalam skrin tersebut. Jadi untuk tujuan keselamatan, untuk dia keluar full screen tadi, hanya skrin quiz tadi, kita pilih full screen pop-up with some JavaScript security ni. Okey. Itu tujuan untuk browser security ni. Okey, yang lain overall feedback tak ada. Saya tak gunakan. Kalau anda nak guna. Yes. Yes. Maksudnya kalau kita pilih yang browser security tu yang full screen, student tu bila dia buka screen quiz tu dia tak boleh pergi pada screen lain dalam UKM Folio ya? Yes. Kalau dia keluar, dia tak boleh. Yes. Dia tak boleh lah nak semak nota ke apa yang dalam tu. Kalau dia hanya boleh keluar kalau dia tekan button cancel ni. Tapi bila dia re-attempt balik, dia akan masuk balik dia punya previous session tu, session yang sama, dia akan continue di situ. Maksudnya kalau katalah macam tadi kan, saya cuba macam tadi tu. Apa yang saya sampaikan, katalah pelajar tersebut dia sampai soalan yang ketiga kan. Dia ada masa 7 minit lagi kan. Tiba-tiba dia keluar daripada quiz tu. Dia tekan button ni, dia keluar, katalah dia cari nota ke apa kan. And then bila dia masuk balik dalam quiz tu, dia dia akan menjejaskan masa dia tadi. Kalau dia keluar 5 minit, maksudnya masa dia akan tinggal 2 minit dalam quiz tu. Okey. Okey. Tak boleh pause lah ya? Ya, tak boleh pause. Okey. Okey, terima kasih. Okey. Dr. Amin nak tanya. Dr. Amin? Saya. Dr. Amin? Ya, saya. Kalau student ni dia minta orang lain buatkan quiz ni boleh kot? Okey, itu kalau kita buat secara online, dia hanya buat dia tak buat depan kita kan.
Maksudnya kalau dia buat dia suruh orang lain, maksudnya dia akan log in dia punya UKM Folio. Maksudnya Dia akan dia, bagi info dia untuk login tu kepada that somebody itulah. Maknanya kita tak tahulah kan. kita tak tahu. Itu memang di luar kontrol. Cuma untuk keselamatan kalau saya kalau ujian saya bagi sekali saja. Saya bagi sekali, pelajar mesti jawab dalam masa yang sama. Kalau ujian lah. Kalau kuis saya akan bagi kurangkan sikit lah. Cuma katalah ada kes, saya tahu ada kes macam ada pelajar tu mungkin dia punya kawan ke pandai daripada dia kan. Dia duduk sebelah-sebelah guna dia punya UKM Folio, kawan dia tolong jawabkan. Sebab kalau kita lihat student PKP yang from mainland China kan, kalau depan kita pun dia boleh buat, apatah lagi kalau bukan depan kita kan. So ada cara tak macam mana nak control? Kalau berdasarkan pengalaman saya lah, kalau untuk kontrol benda tu, kalau depan mata pun dia boleh buat, kalau yang belakang mata ni, macam mana dia pun bukan buat depan kita kan. Cuma kalau untuk ujian, yang saya boleh buat bila untuk ujian, kalau ujian saya, katalah ujian saya 10 minit, semua pelajar mesti masuk dalam masa yang sama. Dan dia akan tutup terus. Maksud kalau saya akan buka 9 pagi hingga 9.10. Jadi kalau pelajar tu dia masuk pukul 9.8 minit, dia ada 2 minit saja. Itu saya setakat yang saya boleh buat lah. Tapi kalau pelajar tersebut dia masuk juga masa yang sama, tapi dia suruh orang lain buatkan, maknanya memang saya takkan tahulah. Tapi kemungkinan tu ada dan dia memang dah berlaku. Ya, Doktor. Ya, saya cadangkan kalau buat ujian ke test ni jangan terlalu lama, 10 minit. Ya, 10 minit dan kena jawab dalam masa yang sama. Sebab kalau kita buat tunjuk tempoh dalam 1 jam, memang potensi, memanglah kalau 10 minit pun rasanya dia akan ada potensi untuk meniru apa semua. Tapi kalau lagi lama dia punya tempoh tu lagi ini. Jadi kita buat ujian ni beberapa kali. Saya setuju tu Dr. Hafiz. Sebab tu sebelum pergi ke ujian tu saya ada banyak kuis yang saya bagi. Kuis ni kita bagi kelonggaran sikit untuk pelajar biasakan gunakan UKM Folio punya feature kuis ni. Tapi bila ujian, saya setuju. Jangan lama sangat sebab lama tu dia bukan saja dia boleh mengundang perbuatan-perbuatan yang negatif tu. Masalah lain nanti. Komputer hang lah, terputus lah, apa saja macam-macam lah kan. Kita buat banyak ujian lah, untuk mengelakkan perkara tersebut. Tapi untuk mengelakkan mengatasi masalah pelajar suruh orang lain buat tu, macam mana Dr. Wati, untuk minimizekan tu diorang tiru, kita buat soalan ni je lah esei. Kita bagi masa kita buat soalan esei. Memang diorang tak tiru. Saya dah biasa buat. Boleh. Ada option tu. Ataupun bagi soalan yang paling susah kita sendiri pun tak boleh jawab. Sebab bagi soalan objektif, diorang akan copy paste dekat Google, dapat je answer. Cepat je diorang buat. Cekap tu. Dia tak perlu kawan sebelah. Ya. Dia mesti copy paste je. Copy Google kan tak sampai berapa saat bagi jawapan. Lepas tu saya nak detect, saya buat soalan essay. Lepas tu diorang parah . Ya, pelajar pun sebab kita boleh detect. Ya, dia orang pun banyak device. Macam kita pun ada laptop, ada iPad, ada handphone depan mata kan. Sambil kita tengok skrin, kita access guna device lain. Boleh juga. Sebenarnya Dr. Amin, kalau guna UKM Folio ni, kalau kita nak set soalan MCQ, dia punya cara macam dalam iFolio ke? Kalau dalam iFolio, iFolio lagi mudah sikit. iFolio ni mudah dia sebab masa kita buat tu bila masuk semester baru tu kita kena buat, kita kena ada masalah lain nanti kan. Cuma yang ini tak. Yang ini nanti saya tunjukkan MCQ dia. MCQ pun dia mudah dan dia banyak option. Banyak pilihan yang kita boleh buat. Bukan sekadar MCQ biasa. Dan kita ada option untuk bagi answer lah kan. Supaya dia boleh calculate markah kan.
Okey. Okey. Yang ini saya belum Okey. masuk soalan lagi. Saya nak set up dia punya folder dulu. Saya lewat lah. Tak. Belum masuk buat soalan lagi. Okey. Thank you. Okey.